ta'rif idhofah huwa ifadatu iqa'u nisbah bainal lafzain. Okey, maksud dia adalah pernyataan yang berlaku antara dua perkataan. Okey, sebagai contoh, mislu baitu Muhammadin. Okey, ada dua perkataan. Itu adalah pernyataan yang berlaku antara dua perkataan. Okey. Seterusnya, macam mana kita nak kenal idhofah? Okey, idhofah rukun dia ada dua. Okey, mudhaf dan juga mudhaf ilahi. Okey, kalau mudhaf, perkataan dia mesti di hadapan. Okey, kalau mudhaf ilahi, perkataan dia selepas mudhaf. Okey, sebagai contoh dekat bawah tu, baitu Muhammadin. Okey, baitu Muhammadin. Baitu adalah mudhaf, Muhammadin adalah mudhaf ilahi. Selepas perkataan mudhaf, dia adalah mudhaf ilahi. Okey, seterusnya, macam mana kita nak kenal mudhaf ni? Okey, kalau mudhaf dia tidak boleh ada tanwin dan juga alif lam. Okey, kalau mudhaf dia adalah perkataan yang di hadapan. Okey, sebagai contoh kita tengok kitabun Muhammadin. Okey, kenapa dia jadi salah? Ya, sebab dia ada tanwin. Kitabun tu dia ada tanwin, jadi dia salah. Okey, contoh yang kedua, al-kitabun al-kitabu Muhammadin. Okey, kenapa dia jadi salah? Sebab mudhaf tak boleh ada alif lam. Okey, kat situ contoh dia ada alif lam. Okey, dan contoh yang betul adalah kitabu Muhammadin. Okey, dia tiada alif lam dan juga tiada tanwin. Okey, seterusnya contoh bagi mudhaf ilahi iaitu perkataan selepas mudhaf, iaitu yang berada di belakang lah. Dia boleh ada tanwin dan juga boleh ada alif lam. Okey, sebagai contoh, kitabu Muhammadin. Okey, betul sebab ada tanwin, boleh. Okey, dan yang kedua, contoh kedua, hakibatu mudarris. Ada alif lam, al-mudarris. Betul juga dia punya perkataan pun betul sebab boleh ada alif lam. Okey, so seterusnya ahkam idhofah. Ahkam idhofah ni terbagi kepada tiga. Yang pertama, tahzif alif lam wa tanwin wa tasniah wa jamak fi mudhaf. Maksudnya hilangkan alif lam dan tanwin dan juga ni yang menunjukkan dua dalam mudhaf. Contoh yang pertama yang tak ada alif lam iaitu haza karimun al-khulqu. Maksudnya asal dia adalah haza al-karimu al-khulqu. Jadi disebabkan karimu itu adalah mudhaf, maka dia perlu buang alif lam. Contoh yang kedua pula adalah tiada tanwin iaitu hazihi madrasatuna. Asal ayat tersebut adalah hazihi madrasatuna. Nah, itu adalah domir kepada nahwu, jadi ditukar kepada nah. Jadi disebabkan madrasah itu adalah mudhaf dan dia tidak perlu ada tanwin, jadi ditukar kepada hazihi madrasah. Yang ketiga iaitu nun tasniah, tahzif nun tasniah, hilangkan nun tasniah. Contohnya adalah hazani walama zaidi. Asal ayat tersebut adalah hazani walamani zaidi. So walamani itu adalah nun tasniah, jadi dia kena buang nun di belakang tu. Jadi hazani walama zaidi. Okey, contoh yang terakhir iaitu jamak. Contohnya adalah haulai banu zaidi. Asal ayat tersebut adalah haulai banu zaidi. Banu tu dia menunjukkan ramai. Jadi dia kena tahzif jamak tu, jamak yang menunjukkan ramai. Dia jadi haulai banu zaidi. Okey, yang kedua pula adalah qariyati aksaru minal mudhafu ilaihi fi jumlah wahida. Maksudnya kadang-kadang kebanyakan mudhafu ilaihi tu ada pada jumlah yang satu. Okey, contohnya adalah hazihi ghurfatu hamamu al-muallimi. Yang bermaksud ini adalah bilik air guru-guru. Ghurfatu hamamu tu adalah mudhaf dan al-muallimi tu adalah mudhafu ilaihi. Okey, yang ketiga pula adalah tahzif nun musanna wa jamak muzakkar salim. Maksudnya hilangkan nun yang menunjukkan dua dan juga jamak muzakkar salim. Contoh kepada nun musanna, hazani kitabah al-muallim. Sebenarnya asal ayat dia adalah hazani kitabani al-muallim. Jadi disebabkan disuruh tahzif nun musanna tu, jadi dia jadi ayat kepada hazani kitabah al-muallim. Okey, seterusnya tahzif nun jamak muzakkar salim. Okey, contoh kat situ adalah izhab ila talibu al-mal'am. Asal ayat dia adalah izhab ila talibuna al-mal'am. Jadi dia suruh tahzifkan nun jamak muzakkar salim tu, dia akan menjadi izhab ila talibu al-mal'am. Seterusnya kita masuk kepada i'rab idhofah. Okey, fa ya'rif al-mudhafu mimma yastahqahu min al-i'rab wa yajiru al-mudhafu ilaihi ala kulli hal. Maksudnya mudhaf boleh i'rab dengan apa sahaja, tetapi mudhafu ilaihi perlu baris bawah dalam setiap hal. Okey, contoh yang pertama iaitu haza ghulamu zaidin. Ghulamu tu adalah khabar marfu' bi dhamma wa huwa mudhaf. Zaidin tu adalah mudhafu ilaihi maju bi kasrah. Okey, contoh yang kedua pula adalah nazafatu nafizatai al-fasli. Nafizatai itu adalah maf'ulun bi mansub bil ya li'annahu musanna wa hazafas anun lil idhofah, dan al-fasli itu adalah mudhafu ilaihi maju bi kasrah. Okey, contoh yang ketiga tu adalah ja'a banu Muhammadin. Banu tu adalah fa'il marfu' bil waw li'annahu asma'ul khamsah wa hazafat nun lil idhofah. Muhammadin tu pula adalah mudhafu ilaihi maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمي نظيرة بنت عبد الرحمن. اليوم سأقدم لكم
عن الموضوع النسب. ما هو نسب؟ النسب هو إلحاق يا مشدد بآخر اسم لتدل على نسبة. Nasab itu bermaksud tambahan ya musyaddad ataupun ya tasydid di akhir kata nama, iaitu isim. Thaniyan, ad-dilalat. Ad-dilalat ada 5 bahagian. Yang pertama, iaitu al-jinsu. Arabiyun, Fransiyun, Hindiyun. Belakang ni kita nampak ada ya musyaddada, iaitu ya yang bertanda tasydid di akhir kalimah, isim. Yang kedua, al-mautin. Al-mautin iaitu kaum. Baghdadiyun, as-suyutiyun, qahiriyun. Yang ketiga, ad-din. Agama. Islamiyun, Masihi. Di belakangnya terdapat tanda tasydid, ya yang bertanda tasydid. Yang keempat, al-hifah. Pekerjaan. Yang kelima, sifat min sifat. Misal, Sudan. Sudaniyun. Ditambah huruf ya yang bertasydid di akhir kalimah. Ilmi. Ilmiyun. Ditambah juga di akhir kalimah. Tarikh. Tarikhiyun. Di akhir kalimah terdapat tanda tasydid bagi ketiga-tiga contoh nasab. Seterusnya, ihwal. Yang pertama, an-nasab ila makhtum bita at-ta'nis. Yang kedua, an-nasab ila maqsur. Yang ketiga, an-nasab ila mankus. Yang keempat, an-nasab ila mamdud. Yang kelima, an-nasab ila ma fihi ya musyaddadah. Yang pertama, an-nasab ila makhtum bita at-ta'nis. Hazaf ta, nasab ya musyaddah. Buang huruf ta, tambah dengan huruf ya yang bertanda tasydid. Contoh yang pertama, Mekah. Jadi makiyun sebab dinasabkan ta, dikhazafkan ta dan digantikan dengan ya yang bertanda tasydid. Yang kedua, mudarrisah. Mudarrisah merupakan ada tanda ta. Dibuang tanda ta dan ditambah dengan huruf ya yang bertanda tasydid akan menjadi mudarrisiyun. Yang kedua, an-nasab ila maqsur. Idza kanat alif maqsur thalithah tuqallibu waw fi nasab. Bagi 3 huruf, tambahan huruf waw sebelum huruf ya yang bertanda tasydid. Huda wa ridha. Ditambah huruf waw sebelum ya yang bertanda tasydid. Sebelum akhir kalimah. Waradiyun. Tambah huruf waw sebelum bertanda tasydid. Okey, seterusnya ialah nasab ila mangkus. Okey, sekiranya terletaknya yang mangkus untuk jadikan nasab, situasi yang pertama ialah izakan nasya mangkus salisa kulibas wawan fi nasab wa fatha ma qablaha. Okey, di mana yang mangkus tu terletak selepas terletak pada huruf yang ketiga. Okey, terletak pada huruf yang ketiga, maka yang mangkus tu ditukarkan menjadi waw untuk jadi nasab. Contohnya seperti syaja kepada syajawiyu. Okey, yang kedua, izakan nasyahu rabi'ah wa hiya la takunu kadzalika illa wa yakunu thaniya sakinan jaza wa hazafuha aw qalbuha wawan. Okey. Di mana yang mangkus tu terletak pada huruf yang keempat. Okey, sama ada nak hazafkan ataupun ditukarkan kepada waw. Okey, contohnya seperti qadi kepada qadawiyu. Okey, ya tu tukar kepada waw. Okey. Situasi yang ketiga, sekiranya idza takunu ya mangkus khamisa aw sadisa fa innaha tahzaf. Sekiranya yang mangkus tu terletak pada huruf yang kelima ataupun yang keenam, okey, maka boleh dihazafkan, perlu dihazafkan. Contohnya seperti mubtada kepada tukar kepada mubtadi. Okey. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya ialah nasab ila mamdud. Okey, nasab ila mamdud. Okey, yang pertama sekiranya hamzah mamdud li ta'nis, iaitu hamzah yang ta'nis. Contohnya seperti baydha tukar kepada baydawin. Baydawin.
Okey, yang kedua sekiranya hamzah mamdud asli, okey, di mana perlu dikekalkan. Perlu dikekalkan dia kepada dia iu. Yang ketiga hamzah mamdud min qabluha an asal. Okey, dia perlu kekal dan ditukarkan kepada huruf waw. Contohnya seperti kasar iu kepada kasar wiu. Okey, seterusnya ila nasab ila ma fihi musyaddada. Di mana yang pertama yang musyaddada mutatarifatu ba'da huruf wahid wajib indan nasab kuliba ya waw. Di mana yang musyaddah tu terletak selepas huruf yang pertama, maknanya berada di huruf yang kedua, maka perlu ditukarkan kepada huruf waw. Contohnya ta'i kepada tawawiyu. Okey, wa fatha al-ya. Okey, perlu difathahkan sebelum huruf waw tu ya. Okey, sekiranya al-ya awal wa kulibaha wawan iza kana asaluha wawan wa ila baqiya. Okey, sekiranya pada asalnya huruf yang kedua tu ialah huruf ya, perlu ditukarkan kepada huruf waw. Sekiranya pada asalnya huruf waw tak perlu ditukarkan, maka perlu dikekalkan. Okey, yang kedua ialah ya musyaddah mutatarifatu ba'da harfain kulibas saniyah wawan wa hazaftu awal. Okey, sekiranya yang musyaddah tu terletak selepas huruf yang kedua, maknanya dia berada di huruf yang ketiga, perlu ditukarkan untuk jadi nasab, perlu ditukarkan kepada huruf waw yang ketiga tu, huruf yang ketiga. Maka perlu dihazafkan yang pertama. Okey, contohnya adi kepada adawi. Okey, perlu ditukarkan kepada huruf waw. Okey, yang ketiga ya musyaddah mutatarifatu ba'da salisa ahruf aw aksara wajib hazafha wa du'a ya. Sekiranya ya musyaddah tu terletak selepas huruf yang ketiga ataupun selebihnya wajib dihazafkan ataupun dikekalkan ya. Perlu dikekalkan ya, masukkan ya tu lah. Okey. Contohnya seperti kursi kepada kursiyu. Okey, yang keempat ya musyaddah maksura wa fi wusta al-isim hazaftu saniyah. Sekiranya yang maksurah tu berbaris bawah dan berada di tengah kalimah, maka perlu dihazafkan saniyah, maka perlu dimatikan yang kedua. Okey, contohnya seperti taib kepada taibi. Okey, itu saja untuk nasab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iznurani binti Nur Azman. Nombor kad matrik saya ialah SX191116 PPIS 01 dan saya akan membentangkan tajuk istifham bagi subjek Qawaid Lurah Arabiah 3. Ta'rif istifham wa uslub yusta'mal lil istifsari an syai'in ma. Maksudnya, suatu kaedah yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Misal, hal qara'tu al-kitab. Contohnya, apakah kamu telah membaca buku? Adawatul istifham terbagi kepada dua. Yang pertama ialah huruf istifham, yang kedua ialah asma' istifham. Terdapat dua huruf istifham. Yang pertama ialah hal, yang kedua ialah hamzah. Untuk hal kat sini boleh digunakan dalam keadaan wa yastifhamu biha an manmun al-jumlah wa yakun al-jawab bina'am am la, iaitu digunakan untuk menanyakan soalan ya atau tidak. Contohnya, hal ja'al al-ustad. Apakah ustaz datang? Al-jawab na'am ja'al al-ustad aw la ja'al al-ustad. Untuk huruf istifham yang kedua ialah hamzah. Okey, kat sini dia ada tiga keadaan. Okey, yang pertama ialah kaunuha masal hal wa yastifhamu biha an madmun al-jumlah al-musadid. Maksudnya digunakan dalam keadaan sama seperti hal, iaitu untuk soalan ya atau tidak. Untuk keadaan yang kedua ialah talaba ta'yina wahida min syai'in wa ta'ti bi'adaha am. Maksudnya digunakan untuk menanyakan salah satu dari dua hal atau lebih, hendaklah dijawab dengan memilih di antara salah satu. Untuk keadaan yang ketiga ialah qautiha dakhilah ada nafi ayyu an yastifhamu biha an madmun al-jumlah al-munafiyah. Al-jawab bala la ilbits au na'am lin nafi. Dan bermaksud digunakan untuk ayat istifham nafi, iaitu ayat hendaklah diawali dengan kata istifham dan disambung dengan kata nafi. Hendaklah dijawab sama ada bala jika ya, iaitu setuju dengan pernyataan tersebut, atau na'am jika tidak, iaitu tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Terdapat 7 perkataan asmaul istifham.
iaitu man siapa, ma apa, aina di mana, mata bila, kaifa kenapa, kam berapa dan yang terakhir ayu yang mana.